Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin setelah berkurun, Habil menjadi manusia pertama yang dibunuh oleh jasad yang punya darah, ras dan keturunan yang sama. Sehinggalah 1,500,000 puak Kirkasian yang dihapus oleh tentera Rusia yang rakus. Dan kerana itu jugalah dunia tidak lagi mengenal siapa kaum Tutsi di saat Impuza Mugambi melenyapkan bangsa ini daripada muka bumi. Namun, lain pula dengan majunya negara China kerana rakyatnya berpegang pada semangat Konfusi. Kukuhnya peribadi bangsa Jepun kerana bangsanya yang mempunyai semangat kamikaze yang sanggup berjuang bermati-matian untuk negaranya. Dan kuatnya jati diri bangsa Malaysia kerana perundangan, dasar kerajaan dan pengamalan masyarakatnya yang berpegang dan mengamalkan prinsip rukun negara. Maka dengarlah pidato saya, Rukun Negara, Teras Kecemerlangan Peradaban Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 yang bertujuan untuk membentuk kepribadian rakyat negara sebagai bangsa Malaysia yang bersatu padu. Ada 5 prinsip ideologi yang berteraskan dan bertunjangkan kepada perpaduan untuk melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Maka, Rukun Negara Teras Kecemerlangan Peradaban Bangsa membuktikan melalui pengamalan prinsip rukun negara ini mampu melahirkan masyarakat yang tinggi budi pekerti, patuh dan taat pada pemerintah dan undang-undang dan menjadikan bangsa yang bertamadun membanggakan Malaysia. Pertama, bangsa Malaysia yang percaya kepada Tuhan. Sebagai meraihkan kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia, walaupun perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan, namun agama-agama lain tetap boleh diamalkan dengan aman dan damai. Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan menetapkan tiap-tiap rakyat Malaysia berhak untuk menguruskan hal ehwal agamanya tanpa mengira agama. Malah, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara dan meningkatkan perpaduan negara berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Antaranya, penubuhan jawatan kuasa mempromosi kesefahaman antara penganut agama untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan agama serta penubuhan Majlis Konsultasi Perpaduan Negara yang telah menghasilkan Pelan Induk Perpaduan, Kesepaduan dan Penyatupaduan Malaysia bagi meningkatkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Akhirnya, isu antara kaum dapat kita selesaikan. Perselisihan faham dapat kita leraikan. Isu agama perlu diselesaikan dengan penuh hikmah agar ia tidak menjadi bagai api dalam sekam, musuh dalam selimut dan gunting dalam lipatan yang bisa menghancurkan keamanan dan kedamaian yang kita kecapi. Kedua, bangsa Malaysia yang setia kepada raja dan negara. Malaysia bermula dengan keistimewaan dan kedaulatan yang diberikan kepada Raja-Raja Melayu berdasarkan kepada perkara 3/2 Perlembagaan Persekutuan. Apabila sebut soal raja dan negara, ingatkah kita tentang negara Qatar yang dipimpin oleh Emir Hamad Khalifah Al Thani yang telah merevolusi negaranya daripada sebuah masyarakat yang tradisional kepada sebuah negara yang moden. Begitu juga Brunei Darussalam yang mempunyai sistem politik negara berdasarkan kepada konsep Melayu Islam beraja. Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah merupakan raja yang dihormati dan disanjung tinggi oleh rakyatnya. Malah, tidak dilupakan negara tercinta Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat wajib dihormati dan meletakkan penuh taat setia oleh seluruh rakyat Malaysia. Raja diibarat seperti payung yang memayungi kita. Cuba kita bayangkan, payung yang selama ini melindungi kita hilang dan lenyap. Hak dan kebajikan kita dirakut dan dirobek. Sebab itu, apabila berlaku penentangan dan penharkaan terhadap raja, semuanya dijatuhkan di bawah hukuman yang adil buat semua.
pengorbanan dan semangat juang seorang rakyat kepada negara sebagai tanda setia dan semangat patriotisme kepada bumi bertuah Malaysia. Dari sebesar-besar pengorbanan petugas barisan hadapan yang berkorban masa, nyawa dan tenaga di saat Malaysia berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang merakut begitu banyak nyawa, sehinggalah kesungguhan kesemua atlet negara dalam Olimpik Tokyo 2020 dan kejayaan pingat gangsa oleh Aaron Chia dan Soh Woo-yik dan pingat perak di saat hari terakhir Olimpik Tokyo oleh Datuk Azizul Hasni Awang untuk Malaysia. Darah dan nyawa tiada gantinya. Tetapi sebagai tanda setianya rakyat kepada raja dan sayangnya rakyat kepada negara, segala-galanya sanggup diperjuangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ketiga, bangsa Malaysia yang mengangkat kedaulatan undang-undang. Kita sedar, Malaysia bermula dengan sejarah yang memberi keistimewaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu yang mengikat bersamanya kontrak sosial yang melindungi hak bumi putera di bawah Perlembagaan Persekutuan. Ingatkah kita, Malaysia pernah digemparkan dengan isu pelantikan Tony Thomas untuk mengetuai Bala Tentera Jabatan Peguam Negara. Rakyat sudah mula menjatuhkan hukuman. Betapa perbezaan pada warna bisa menghakis perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Di saat Tony Thomas memulakan pendakwaannya, kita sudah mula mencerca Peguam Negara tidak layak pada jawatannya hanya kerana tidak fasih bertutur dalam bahasa Malaysia. Mungkin kita lupa kaumnya India tetapi bangsanya Malaysia. Sehingga kini perkara 153 Perlembagaan Persekutuan tidak langsung terkesan. Sebaliknya, terus diperjuang oleh semua atas dasar keadilan. Kita semua sedar betapa setiap jiwa yang bergelar bangsa Malaysia berada di bawah undang-undang yang tidak boleh dicabar mahupun dilanggar. Namun, keadilan tetap diberikan buat semua tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Kesimpulannya, rukun negara bukan hanya sebagai lafaz, tetapi pengamalan dan penghayatan. 64 tahun Malaysia berdiri sendiri. Kita pasakkan kaki membadai ombak ujian. Kita memegang erat menempuh ranjau. Dan kita tersenyum membina batu-bata kejayaan. Apakah baharu sesebuah negara andai masyarakat masih memegang tali yang lama, menghukum tanpa budi bicara, menfitnah tanpa mengetahui kesahihannya, apatah lagi seakan menjadi Tuhan yang hanya mengenal erti dosa tanpa membuka ruang taubat buat umat manusia. Cuba kita bayangkan, negara yang kita huni ini tidak berprinsip. Mungkin ada di antara kita yang menggelar diri kita sebagai Tuhan dan sesat sepanjang zaman. Dan mungkin ada yang mengatakan bahawa raja itu hanya milik Melayu, bukan negara secara keseluruhan. Dan mungkin ada yang mengatakan bahawa undang-undang itu adalah sekatan kepada hak kemanusiaan, walhal undang-undang adalah hakikat sebuah perlindungan. Akhir kata, marilah kita sama-sama memahami dan memaknai prinsip rukun negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.